Sejahtera semua, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Salam sejahtera Malaysia. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Hai, halo, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Nah, tuan-tuan dan puan yang amat saya hormati, selepas kita mendengar kekalahan di Kemaman bagi Barisan Nasional, sudah pasti timbul banyak spekulasi. Salah satunya, mungkin ada yang menyebut Zahid Hamidi tidak layak untuk menjadi pengurusi Barisan Nasional, tidak layak untuk menjadi Presiden UMNO. Bahkan selepas kekalahan Barisan Nasional yang teruk pada PRU 15, di dalam kalangan kepimpinan UMNO sendiri, Ismail Sabri juga sebagai Naib Presiden UMNO juga ada menggesa Ahmad Zahid untuk mendengar luahan-luahan daripada kepimpinan UMNO yang menggesa Zahid untuk letak jawatan. Nah, tuan-tuan, selepas kekalahan Barisan Nasional untuk pilihan raya kecil Kemaman, Muhyiddin Yassin juga membuat kenyataan bahwa terdapat tren peralihan undi daripada penyokong Barisan Nasional kepada parti PAS, khususnya kita bercakap tentang di pilihan raya kecil Kemaman. Nah, saudara-saudara, Muhyiddin berkata bahwa amaran untuk Barisan Nasional nilai semula kerjasama dengan Pakatan Harapan. Nah, adakah kemenangan PAS di pilihan raya kecil Kemaman baru-baru ini akan membuka semula satu gerakan ataupun satu tujuan baru bagi pembentukan kerajaan yang baru, ataupun kita boleh kata menggulingkan kerajaan yang ada hari ini? Nah, saudara-saudara, ada yang kata, mungkinkah di samping Datuk Seri Anwar Ibrahim kebelakangan ini, baru-baru ini ada menyebut tentang rombakan kabinet, adakah selepas Barisan Nasional kala di Kemaman menjadi kesan kepada politik di Malaysia? Mungkinkah rombakan kabinet kali ini semua MP BN UMNO tidak lagi akan dilantik di dalam menteri kabinet yang baru, ataupun mungkin MP BN dan UMNO satu blok akan keluar kerajaan? Nah, itu menjadi persoalan dan rasanya di dalam politik tidak mustahil untuk berlaku. Namun, Ahmad Maslan sebelum ini ada membuat kenyataan, mana-mana ahli parlimen Barisan Nasional UMNO yang menyatakan sokongan kepada pembangkang ataupun Perikatan Nasional akan didenda RM 100 juta. Nah, mungkin tidak ada MP UMNO dan BN akan berani melakukan ataupun beralih sokongan. Tetapi kalau satu blok terus keluar, rasanya itu mungkin boleh. Tapi saudara-saudara, yang kita tahu, kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, sebagai pemimpin kerajaan hari ini, saya rasa akan kekal sehingga pilihan raya umum ke-16 kalau tidak ada apa-apa perkara-perkara yang pelik. Mungkin yang pelik akan berlaku. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati, mungkinkah Zahid Hamidi sebelum ini juga kita dengar beliau digesa untuk meletakkan jawatan sebagai Presiden UMNO. Dan kali ini pula saya melihat spekulasi daripada rakan pemerhati politik yang menyatakan Ismail Sabri Yaakob akan ganti Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri. Nah, saudara-saudara, tidak salah kita membuat pandangan ataupun spekulasi. Mungkin Muhammad Hassan boleh menjadi timbalan Perdana Menteri, tetapi mereka di kalangan Barisan Nasional dan UMNO juga. Dan mungkinkah ada lagi nama-nama yang lain yang mungkin akan menggantikan Zahid Hamidi sekiranya benar-benarlah berlaku ahli parlimen Barisan Nasional UMNO ataupun mana-mana pemimpin besar BN UMNO yang akan dilantik sebagai yang akan digugurkan, ataupun mungkin ada yang baru dilantik di dalam kabinet kerajaan yang baru yang bakal dirombak tidak lama lagi rasanya.
Nah, saudara-saudara, persoalan berkenaan dengan Ismail Sabri Yaakob menjadi timbalan Perdana Menteri, adakah itu relevan? Selepas beliau sebelum ini, mungkin dalam sejarah Malaysia menjadi Perdana Menteri paling singkat. Adakah beliau masih mempunyai hati untuk menjadi timbalan Perdana Menteri di samping Zahid Hamidi yang memang digesa untuk letak jawatan sebelum ini sebagai Presiden UMNO, bahkan mungkin ada juga yang tidak menyukai Zahid Hamidi menjadi timbalan Perdana Menteri hari ini. Tetapi yang pastinya Zahid Hamidi masih kekal sebagai timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri dan pemimpin Kerajaan Perpaduan. Apapun, kita tunggu PRU 16, barulah tahu nak guling kerajaan, disitulah berhempas pulas pada PRU 16. Tetapi kalau kemenangan masih berpihak kepada Pakatan Harapan, mungkinkah Kerajaan Perpaduan akan diteruskan? Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati. Kita kebelakangan ini mendengar peralihan sokongan daripada pembangkang ataupun Perikatan Nasional terhadap Kerajaan Perpaduan. Setakat ini yang sudah dapat disahkan, yang confirm sokong Kerajaan Anwar Ibrahim menyatakan sokongan adalah 5 ahli parlimen bersatu ataupun Perikatan Nasional. Nah, dengan peralihan sokongan ini, kita pula tidak boleh nafikan mendengar juga ada usaha-usaha daripada kepimpinan Perikatan Nasional untuk memujuk ahli-ahli parlimen Barisan Nasional UMNO untuk menyokong, untuk membawa ahli parlimen ini menyertai kepimpinan Perikatan Nasional supaya mereka cukup kerusi, cukup sokongan untuk sekali lagi menjadi kerajaan. Nah, tuan-tuan dan puan, kita mendengar kebelakangan ini 5 ahli parlimen bersatu yang menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Kerajaan Anwar Ibrahim. Adakah kita juga selepas ini tidak mustahil akan mendengar? Tidak mustahil akan mendengar dari parti PAS pula. Nah, daripada parti PAS pula yang akan menyatakan sokongan terhadap kepimpinan Kerajaan Anwar Ibrahim. Mungkinkah ada ahli-ahli parlimen PAS yang akan menyatakan sokongan terhadap kepimpinan kerajaan, menyatakan sokongan terhadap Anwar Ibrahim seperti mana yang dilakukan oleh 5 MP bersatu. Dan mungkin juga sebab yang sama kalau ada mereka akan lakukan ataupun menyatakan sokongan terhadap Anwar. Kalau ada, mungkinkah sebab yang sama seperti yang dinyatakan oleh 5 MP bersatu? Sudah pasti ini pertama berkaitan dengan peruntukan bagi kawasan masing-masing. Jadi kita boleh lihat PRU 16 akan diadakan pada 2027. Jadi ada berbaki beberapa tahun lagi. 3 tahun lebih rasanya. Jadi kalau sepanjang tempo 3 tahun itu peruntukan kurang, bukankah lebih banyak MP akan menyatakan sokongan terhadap kerajaan? Mungkin bukan saja daripada PAS, tetapi bertambah-tambah lagi daripada bersatu. Nah, saudara-saudara, itu menjadi persoalan. Tapi sebelum ini saya juga mendengar bahwa UMNO Johor membuat pendedahan. Terdapat pujukan daripada kepimpinan Perikatan Nasional untuk memujuk ahli-ahli parlimen UMNO di Johor untuk menyokong Perikatan Nasional. Sudah pasti ini adalah langkah yang baru untuk menebuk atap lagi. Tapi bagi saya sebagai rakyat Malaysia, kita nantikan saja pada PRU 16. Barulah kalau nak kalahkan Anwar Ibrahim, kalau nak kalahkan kerajaan, bukan hari ini tetapi pada PRU 16. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa share video ini, Anda juga boleh like dan tekan butang subscribe.